Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zira Zamri dan ini Berita Pagi edisi 8 Disember. Mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan agar Kerajaan Perikatan Nasional Perak yang melibatkan adun UMNO, PAS dan Bersatu terus dipertahankan. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan Zahid Hamidi. Dalam mesyuarat yang sama, UMNO turut menetapkan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian wanita, pergerakan pemuda dan puteri akan diadakan pada 1 hingga 3 Januari tahun hadapan secara serentak di 191 bahagian yang akan dirasmikan Ketua UMNO bahagian masing-masing. Bagi kawasan PKPB dan PKPD, ia akan diadakan secara maya. Kenyataan itu turut memaklumkan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri pula akan diadakan pada 30 Januari, manakala Perhimpunan Agung UMNO pada 31 Januari yang akan diadakan di PWTC dengan kehadiran terhad dan secara maya. Dalam pada itu, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dipengerusikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebulat suara bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama parti itu dengan PAS melalui Perikatan Nasional. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam kenyataannya menjelaskan kerjasama itu demi mengekalkan kestabilan politik di peringkat nasional dan negeri. Justru semua keputusan yang bakal diambil bersatu berkaitan penubuhan kerajaan negeri Perak akan mengambil kira ketetapan bersama rakan-rakan Perikatan Nasional terutamanya PAS. Menurut Datuk Seri Hamzah, mesyuarat MPT Bersatu sekali lagi menzahirkan rasa kesal berhubung usul keyakinan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri terhadap Menteri Besar Perak yang diusulkan oleh UMNO tetapi tidak disokong oleh parti itu dan Pakatan Harapan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja menjelaskan tiada sebarang perubahan terhadap kriteria Aisinar buat masa ini. KWSP juga sentiasa mengambil berat terhadap setiap permintaan dan cadangan daripada pihak-pihak berkepentingan. Dalam satu kenyataan, institusi itu berkata setiap proses perubahan dasar atau penambahbaikan akan menjalani proses pertimbangan sewajarnya dan dibentangkan kepada ahli lembaga KWSP untuk kelulusan. Sehubungan itu, setiap perkara yang melibatkan isu dasar akan dibawa kepada perhatian dan untuk pandangan Kementerian Kewangan. Sebahagian besar daripada 8 juta ahli yang layak memohon di bawah kategori 1 dijangka akan diberikan kelulusan secara automatik tanpa memerlukan sebarang dokumen sokongan. Permohonan dalam talian akan bermula 21 Disember dan pembayaran akan dibuat pada pertengahan Januari 2021. Lebih 1/3 daripada jumlah keseluruhan 1,600 kes jangkitan baharu COVID-19 adalah berkaitan dengan kluster-kluster di Pusat Tahanan Sementara PTS dan penjara. Lembah Kelang terus menyumbang kes tertinggi COVID-19 di seluruh negara dengan Selangor merekodkan 426 kes dan Kuala Lumpur 148 kes. Bagaimanapun, Negeri Sembilan catat kes paling banyak iaitu 541 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, selain 584 kes yang disumbang menerusi 7 kluster penjara dan PTS, sebanyak 44 kluster lagi turut merekodkan pertambahan kes. Ini termasuk 2 kluster baharu iaitu kluster Malawati di Kuala Selangor yang mencatat 5 kes baharu serta kluster Tapak Bina Awan Lembah yang membabitkan Lembah Pantai, Titiwangsa dan Klang yang merekodkan 33 kes jangkitan baharu. Manakala hanya 3 daripada kes baharu semalam adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes jangkitan di seluruh negara kini 74,294.
Dalam pada itu, 1,033 pesakit COVID-19 telah dibenarkan pulang. Jumlah kes pulih keseluruhan kini 62,306. Sementara itu, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah menjadikan angka korban pandemik berkenaan di negara ini 384 orang. Program saringan pekerja asing yang bermula 21 November lalu mula menampakkan impak. Ini dengan pertambahan tinggi kes-kes membabitkan golongan berkenaan, terutamanya dalam sektor pembinaan. Lebih separuh atau 249 kes daripada keseluruhan 426 jangkitan baharu di Selangor dikesan hasil saringan tempat kerja membabitkan pekerja asing. KKM menjangkakan pertambahan kes baharu akan terus berlaku berikutan saringan masih lagi berjalan. Malah salah satu kluster baharu yang dikenal pasti semalam adalah daripada tapak pembinaan. 2 kes indeks kluster tapak bina Awan Lembah merupakan pekerja tapak pembinaan di daerah Titiwangsa, Kuala Lumpur. 441 individu telah disaring dalam kluster berkenaan dengan 35 daripadanya positif COVID-19. Pusat beli belah Angsana Johor baru di Johor ditutup sementara selama seminggu bermula pukul 8 malam tadi bagi kerja-kerja sanitasi berikutan penularan wabak COVID-19 di premis berkenaan. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Aman Rabu berkata penutupan tersebut dibuat selepas pihaknya menjalankan penilaian semasa tempat tersebut yang sebelum ini dikesan mempunyai kontak rapat COVID-19. Penutupan sementara itu secara tidak langsung memberi peluang kepada pekerja-pekerja premis terlibat untuk menjalani saringan COVID-19. Penutupan sementara dilakukan mengikut subsection 18-1-F Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tinjauan kru RTM di lokasi mendapati beberapa premis telah mengambil langkah awal menutup sementara perniagaan mereka bagi menjalankan kerja sanitasi. Kebanyakan premis yang ditutup telah dikenal pasti menjadi kontak rapat dengan kes COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang ditamatkan di Negeri Sembilan kecuali daerah Seremban dan Port Dickson mengubah tumpuan pihak berkuasa dalam memantau pematuhan SOP. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Muhammad berkata, sekatan jalan raya yang diadakan kini hanya bertumpu dengan tujuan pencegahan jenayah dan ops penting. Pihak polis memfokuskan kepada pematuhan orang ramai terhadap SOP dan telah menggerakkan unit polis pelancongan bagi memantau perkara tersebut di pusat pelancongan utama di negeri itu. Untuk makluman, di kawasan-kawasan tumpuan pelancongan seperti di kawasan pantai, pihak polis memangnya daripada awal tahun telah menubuhkan unit polis pelancong bagi membantu pelancong-pelancong yang datang ke kawasan Port Dickson bagi memastikan dari aspek keselamatan. Dan pada masa sama, kita akan memastikan pelancong-pelancong yang datang ke Port Dickson ini mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Beliau yang ditemui di Port Dickson menyatakan unit tersebut terdiri daripada seorang pegawai dan 12 anggota dengan kerjasama Majlis Perbandaran Port Dickson akan membuat rondaan khususnya di kawasan pantai. Pelancong perlu mematuhi SOP PKPB yang masih berkuat kuasa seperti biasa, iaitu antaranya tidak dibenarkan untuk berkemah di kawasan pantai melebihi 10 orang dan tidak bermalam di kawasan tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan bersiap siaga menghadapi gelombang seterusnya banjir yang diramal berlaku pertengahan bulan ini. Pengarah JBPM Kelantan Penolong Pesuruhjaya Bomba, Mat Saleh Sarbini berkata susulan pandemik COVID-19, pihaknya menghadapi cabaran baharu dalam operasi menyelamat penduduk terjejas sebelum ini.
Bagaimanapun pihaknya telah melakukan segala persediaan bagi mengelak jangkitan selain melaksana penyelarasan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat berhubung jumlah penduduk yang dipindahkan ke setiap pusat pemindahan sementara PPS serta proses nyah jangkit. Jadi di bomba ni bagi pasangan bomba kita dah bersedia lah untuk keadaan menyelamat. Bagaimana untuk menyelamat masa-masa COVID, kalau ada pakai glamping sebenarnya kita akan adalah kita punya standard dan prosedur kita untuk tata cara kita. Sama nak pakai terutama pakai PPE pada responder kita lah, pasukan penyelamat tu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis menerima sumbangan pelitup separuh muka serta bekalan makanan asas daripada Yayasan Dakwah Islamiah Yadim kepada anggota bomba di Pejabat J BPM Kelantan di Tunjung, Kota Baru. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Portal pendaftaran dan pelesinan perniagaan setempat Malaysia BIS dilancarkan Perdana Menteri sebagai pemuda cara bagi urusan perniagaan di negara ini. Menerusi Malaysia BIS, usahawan boleh mendaftar dan memohon lesen perniagaan secara dalam talian dengan lebih mudah dan efisien. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, pendigitalan dalam perniagaan akan terus menjadi antara agenda utama negara kerana kepentingan platform digital dan sumbangan PKS kepada ekonomi negara. Pada tahun 2019, PKS telah menyumbang sebanyak 38.9% pada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding 38.3% pada tahun 2018. Manakala sebanyak 45% daripada KDNK disasarkan menjelang tahun 2025 dan 50% pada tahun 2030. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk menjana pertumbuhan PKS akan terus diberi keutamaan melihat pada trend pembelian dalam talian pada hari ini yang menunjukkan potensi PKS untuk berkembang secara pesat. Dengan itu, proses pendigitalan dalam kalangan peniaga dapat dipermudahkan. Perdana Menteri turut menggesa usahawan kecil dan sederhana serta mikro memanfaatkan peluang untuk memperkukuh perniagaan masing-masing melalui portal Malaysia BIS. Portal itu dibangunkan bersama Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta SME Corp. Kepentingan rakyat menjadi agenda utama. Justru Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor berkata, agensi kerajaan atau badan berkanun seharusnya berpegang kepada matlamat asal penubuhannya dan tidak dikaitkan dengan politik. Beliau yang ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) memberi contoh agensi itu yang terus menyumbang kepada pembangunan luar bandar negeri sejak 39 tahun penubuhannya. 1.87 bilion telah dibelanjakan oleh KEDA melalui peruntukan kerajaan, melalui pinjaman daripada Asia Development Bank 205 juta pada tahun 86 untuk membangunkan kampung-kampung bandar-bandar kecil di negeri Kedah. Saya sangat berbesar hati untuk merakamkan terima kasih kepada KEDA yang telah memainkan peranan yang besar.
Kedah ditubuhkan 249 Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 dengan tujuan membantu mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan operasi Kedah. Ia meliputi keluasan 8,564 km persegi iaitu 9.2% daripada keseluruhan Kedah. Antara kejayaannya, Kolej Kedah diiktiraf sebagai pusat bertauliah oleh beberapa badan, antaranya Jabatan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan dan Pusat Peperiksaan oleh Suruhanjaya Tenaga. Laluan perjalanan perkhidmatan feri dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis ke Langkawi ditambah bermula 11 Disember ini. Ini berikutan kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang tamat sepenuhnya sejak semalam. Jabatan Laut Malaysia menerusi satu kenyataan menyatakan operator feri meningkatkan 4 perjalanan di laluan Langkawi Kuala Kedah dan 5 perjalanan di laluan Langkawi Kuala Perlis. Selain itu, laluan Pangkor Lumut Marina juga akan ditambah. Jabatan Laut Malaysia melalui Jabatan Laut Malaysia Wilayah Utara akan sentiasa memastikan jeti yang digunakan berada dalam keadaan yang terbaik bagi memastikan penumpang menikmati sistem pengangkutan yang selesa dan selamat serta memastikan perjalanan feri lancar. Dalam pada itu, para penumpang feri juga sentiasa diingatkan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan dan sentiasa merancang perjalanan agar tiada kesesakan di jeti. Baik, cadangan untuk memberi insentif kepada pengamal media di Johor yang bertugas sepanjang tempoh COVID-19 akan disampaikan kepada Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad. Exco Pelaburan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Datuk Muhammad Izhar Ahmad berkata petugas media layak menerima insentif atas kerja-kerja yang dilaksanakan sejak awal Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac lalu. Menurut beliau, perkara itu juga sudah direkodkan semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Tuan-tuan sekalian juga bertempur dengan pandemik COVID-19 berhadapan. Kita ni semua frontliners, kita berhadapan dengan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan tak kira ada PKPB ke PKP apa pun, tuan-tuan akan tetap turun ke padang untuk dapatkan untuk menggali maklumat-maklumat untuk edaran untuk pengetahuan umum. Ketika sidang DUN Johor 3 Disember lalu, beliau mencadangkan agar kerajaan Johor memberi insentif khas kepada petugas media di Johor yang bertungkus lumus sejak Mac lalu. Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Penerangan yang baharu. Beliau menggantikan Ruslindawati Abdul Rahman yang telah bersara wajib pada 17 November. Datuk Muhammad Sukari, 59 tahun, yang dilahirkan di Kedah telah memulakan kerjaya sebagai pegawai penerangan di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia sejak tahun 1987. Beliau juga telah diberikan kepercayaan sebagai Pengarah Penerangan Negeri Kedah pada 2003 dan Pengarah Bahagian Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan pada 2009. Kredibiliti dan pengalamannya luas dalam bidang pengurusan komunikasi strategik, perhubungan awam dan pengurusan pentadbiran melayakkan beliau dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik di Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada September 2012. Dadah jenis metafetamin seberat 240 kg dan ekstasi seberat 9.3 kg berjaya dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang. Ia rampasan dadah terbesar tahun ini. Turut dirampas sebuah bot dengan 2 enjin sangkut bernilai RM150,000. Keseluruhan nilai rampasan bernilai RM10.68 juta.
Kejayaan itu hasil tindakan pantas APMM yang berjaya mematahkan kegiatan menyeludup masuk dadah yang didalangi lelaki warga negara Indonesia dalam satu operasi pemantauan Ops Pertiwi. Rampasan itu dibuat pada malam 3 Disember lalu. Menurut Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad, pihaknya menemukan sebuah bot rekreasi dalam pergerakan mencurigakan di sekitar 3.0 Batu Nautika, Barat Daya, Pulau Betong. Ketika operasi dilakukan, suspek telah mencampakkan beberapa objek ke laut sebelum terjun. Hasil pemeriksaan mendapati objek yang dicampak adalah 9 beg pakaian yang mengandungi bungkusan dadah. Berdasarkan rekod, kejayaan operasi kali ini merupakan rampasan terbesar oleh Maritim Negeri Pulau Pinang bagi tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Dan rampasan dadah ini juga merupakan rampasan yang terbesar oleh APMM di seluruh negara pada tahun ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39(A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Kementerian Kesihatan KKM sedang mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu penarikan balik produk air minuman berbungkus AMB jenama Medal keluaran Malaysia dari pasaran Singapura. Ia susulan semakan awal mendapati kilang yang menghasilkan produk tersebut mempunyai pensijilan HACCP dan lesen air minuman berbungkus dari KKM seperti dilaporkan dalam laman sesawang Singapore Food Agency SFA 3 Disember lepas. Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan Muhammad Salim Dulati dalam kenyataan menjelaskan pihak SFA mengarahkan produk AMB ditarik balik. Ia dikesan tercemar dengan bakteria Pseudomonas aeruginosa yang terkandung dalam bungkusan air minuman berkenaan berisi padu 1.5 liter dengan tarikh luput 9 November 2022. Dalam pada itu, KKM menegaskan produk AMB untuk jualan perlu mematuhi Peraturan 360B, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 di bawah Akta Makanan 1983. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Majlis Olimpik Malaysia MOM mencadangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS agar diberi peluang menjalankan aktiviti sukan dalam kawasan zon hijau. Ia sebahagian usaha membantu menghidupkan aktiviti sukan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Setiausaha Agung MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib turut mencadangkan satu pusat sehenti sukan ditubuhkan dalam kawasan berkenaan bagi memudahkan pemantauan dilakukan semasa latihan berlangsung. Kita lihat di mana kawasan dah kawasan hijau, kita perlu berikan mereka ruang untuk dapatkan satu SOP di mana mereka boleh aktifkan balik acara mereka. Sebab kita lihat di tempat-tempat di mana tempat hijau yang tak ada kes, mereka free untuk adakan aktiviti, dan kita harap ada idea-idea yang macam mana contohnya di EPL football UK, mereka teruskan pertandingan walaupun tak ada spectator. Tambah beliau, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan semua pemegang taruh termasuk KBS dan Majlis Keselamatan Negara baru-baru ini bagi membincangkan perkara demikian. Malah beliau tidak menolak kemungkinan ada berita gembira bakal diketahui dalam masa terdekat ini.
Bagi menghargai pencapaian pelari menara nombor 2 dunia Soh Wai Ching, maka Tenaga Nasional Berhad TNB membuat keputusan menaja atlet berkenaan. Tajaan berkenaan adalah sebanyak RM70,000 bagi tahun 2021. Wai Ching tersenarai dalam Guinness World Records untuk pendakian tangga menegak terhebat dalam masa 1 jam menerusi percubaannya di Hotel Four Seasons di Kuala Lumpur pada 18 November lalu. Pelari berusia 26 tahun itu mencatat rekod baharu 1.295 km untuk memecahkan rekod terdahulu setinggi 1.227 km yang dipegang David Robles dari Spanyol. Hubungan dan kerjasama TNB bersama Wai Ching bermula pada tahun 2019 dan sejak itu dia telah banyak mengharumkan nama Malaysia serta TNB setiap kali bertanding di serata dunia. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Zira Zamri. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.